Hari ini hiburan dah makin menjadi trend. Ia seperti cendawan yang subur di malam hari, tarian separuh bogel, gelek campur lelaki perempuan, tarian tunjuk langit kelab malam bergerak. Sehingga kan ada pelajar-pelajar tahfiz dan juga ustaz-ustaz yang berserban diangkut sekali menyaksikan tarian dan juga konsert. Kenapa hiburan dihamparkan merata-rata untuk anak-anak muda kita pada hari ini? Kita akan share dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, apa khabar? Semoga sihat selalu dan diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Sahabat semua, dunia hari ini ditimpa dengan pelbagai musibah. Ada yang ditimpa bencana alam seperti di Hawaii, yang mana Hawaii ini terbakar daripada dalam bandar sendiri. Pokok-pokok tiba-tiba terbakar, rumah, kereta dan sebagainya. Bukannya kebakaran itu bermula daripada hutan seperti mana yang berlaku sebelum ini. Dan ada pula musibah yang menimpa manusia disebabkan oleh tangan-tangan manusia sendiri yang membuat kerosakan. Bila kita tengok hari ini, pembantaian kepada umat Islam bukanlah lagi perkara yang baru, bahkan ia dah semakin menjadi-jadi seperti mana yang berlaku di India baru-baru ini. Dan ada juga golongan yang merosakkan generasi muda sendiri dengan disogok pelbagai hiburan yang silih berganti, menjadikan anak-anak muda hilang jati diri, makin jauh daripada nilai budaya insani demi memuaskan nafsu yang tidak terkendali. Hari ini kita boleh lihat sendiri, hiburan dihidangkan kepada anak-anak muda untuk menjadi santapan. Bila dah berlebihan, maka mereka berkata ia di luar kawalan, sedangkan mereka lah yang memulakan, tapi mereka pula sembunyi tangan. Sahabat semua, apa yang kita bahas hari ini adalah berlaku di Zimbabwe, Nusantara. Tidak ada kaitan dengan mana-mana negara. Pertama sekali, kenapa manusia dibiarkan berhibur, dihamparkan perkara-perkara yang melalaikan, sehingga manusia ini dia lupa yang dia punya Tuhan. Dia adalah hamba dan perlu taat kepada peraturan. Yang dia ingat hanyalah keseronokan yang tidak akan pernah puas, sehingga dia bergelumbang dengan dosa. Bila dia bergelumbang dengan dosa, maka sukarlah ia manusia ini membezakan mana yang baik dan mana yang buruk. Manusia akan mengikut apa sahaja yang dikatakan oleh pemerintah. Kerana selagi perkara itu membuat mereka seronok, membuat mereka puas, mereka akan terus melakukannya. Dan apa yang kita saksikan hari ini bukanlah perkara yang luar biasa. Apa yang dihidangkan kepada anak-anak muda penerus generasi bangsa hari ini bukanlah perkara yang baru, sebab ia pernah dah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fastakhaffa qaumahu fa'ata'uhu innahum kanu qauman fasiqin." Yang bermaksud, dengan yang demikian maka Fir'aun memperbodohkan kaumnya, lalu mereka mematuhinya. Fir'aun tersebut, sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang fasik derhaka. Dari ayat ini Allah menunjukkan kepada kita bahawa apa yang telah dilakukan oleh Fir'aun kepada kaumnya, semua apa yang diucapkan oleh Fir'aun, rakyatnya akan ikut, kaumnya akan ikut. Apa yang diarah oleh Fir'aun, rakyatnya akan lakukan. Apa yang dilakukan oleh Fir'aun, kaumnya akan taat dengan semua perkara. Disebabkan Fir'aun melakukan fastakhaffa qaumahu, iaitu memperbodohkan kaumnya. Rakyatnya hanya mengikuti segalanya. Fir'aun terus menerus memperbodohkan rakyatnya. Bila rakyat dah bodoh, fa'ata'u, maka rakyat akan taat kepada pemimpin tersebut. Tidak membantah, tidak memberi pendapat, hanya angguk-angguk sahaja. Maka itu adalah formula untuk Fir'aun terus berkuasa. Dia bukan sahaja memperbodohkan rakyatnya, bahkan membuat rakyatnya terus-menerus berada di dalam kefasikan. Innahum kanu qauman fasikin, menjadikan rakyatnya fasik. Bagaimana Fir'aun membuat rakyatnya fasik? Dan apakah fasik itu? Imam Al-Ghazali menyebutkan fasik ialah orang yang berbuat dosa, derhaka, melanggar janji dan sebagainya, serta keluar daripada jalan rahmat dan juga hidayah Allah.
Imam Al-Ghazali juga menyebutkan fasik ni dia ada dua. Yang pertama fasik kafir, yang kedua fasik fajir. Fasik kafir ialah fafasaqa an amri rabbih, iaitu derhaka kepada segala suruhan Tuhannya, iaitu tidak beriman kepada Allah. Adapun fasik fajir ini mereka yang melakukan maksiat, bergelumbang dengan dosa, meminum arak, berzina, hiburan melampau, meninggalkan ibadat, tetapi tidaklah mereka menyekutukan Allah. Jadinya fasik kafir ni kenalah mengucap dua kalimah syahadah, dan fasik fajir ni pula kena buat taubat nasuha. Jadinya apa yang menjadi trend di sekeliling kita sekarang ni yang dilakukan oleh orang Islam khususnya anak muda ialah fasik fajir, melemaskan anak muda di dalam hiburan dan dosa. Sahabat semua, sebenarnya formula Firaun inilah yang banyak digunakan di mana-mana negara, sampailah negara tersebut membenarkan pelbagai jantina, membenarkan segala hubungan dengan mana-mana jantina, menukar dan sebagainya. In America, we have a few hundred genders. How many genders do you guys have in Russia? Just very... I know you're a math guy, that's why I'm asking. I think maybe there's a... Here is like, I see only women and men. There is no between. Got it. Dan hari ini keadaan itu kita boleh rasa, sehingga kan bila ada yang menegur orang berbuat perkara yang mungkar, malah orang tersebutlah pula yang dipersalahkan. Mereka malah mempercayai orang yang jahil dan mereka mengangkatnya menjadi pemimpin yang khianat. Semua itu sebenarnya telah pun diwasiatkan oleh baginda Nabi SAW kepada kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan dan tipu daya. Kata-kata pendusta dibenarkan, dipercayai dan didustakan percakapan orang yang benar, diberi amanah kepada pengkhianat dan dikhianati orang yang beramanah. Kemudian akan berkata-katalah golongan Ar-Ruwaibidah. Baginda sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapakah golongan Ruwaibidah ini ya Rasulullah? Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang bodoh lagi fasik berbicara, mengurus berkaitan perkara yang umum, perkara yang besar. Maka Rasulullah juga menyebutkan orang fasik yang memimpin pada akhir zaman. Meskipun di mana-mana negara wujudnya orang seperti itu, juga akhir zaman ini ramainya para alim ulama meninggalkan kita. Yang tinggal hanyalah mereka yang jahil yang menjadi pemimpin. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut, menghilangkan ilmu dengan sekaligus daripada dada manusia, tetapi Allah Subhanahu wa taala menghilangkan ilmu itu dengan mematikan para alim ulama. Maka apabila sudah ditiadakan alim ulama, orang ramai akan memilih orang-orang yang jahil sebagai pemimpin mereka. Maka apabila pemimpin yang jahil itu ditanya, mereka akan berfatwa tanpa ilmu pengetahuan. Mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Dan perkara ini juga kita dapat rasai sekarang di mana-mana sahaja. Ditambah lagi hari ini orang Islam sentiasa mengikuti tren-tren dan juga apa yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani, kita juga akan buat. Kita juga akan follow. Malah kita berbangga bila dapat mencontohi Yahudi dan Nasrani. Termasuklah dalam berhibur, cara hidup dan sebagainya. Dan memang tidak disangkan lagi apa yang mereka buat, kita juga buat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kamu akan mengikuti jejak langkah umat-umat sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga jikalau mereka masuk ke dalam lubang biawak pun, kamu akan mengikuti mereka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah Yahudi dan Nasrani yang engkau maksudkan? Nabi SAW menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Hari ini berlaku tak? Ya, ia berlaku. Bahkan ia dah menjadi trend. Apa yang Yahudi Nasrani buat, kita buat, dan kita akan follow mereka dalam semua bidang, dalam semua benda, sampailah ke lubang biawak. Tapi sebagai orang Islam, kita kenalah tegur mana-mana perkara yang boleh merosakkan anak-anak muda, perkara yang meruntuhkan akhlak sebagai seorang Muslim. Kalau bukan kita, siapa lagi yang nak tegur? Siapa lagi yang nak diharapkan? Takkanlah nak suruh orang Jamaika tegur kerosakan yang kita lakukan di sekeliling kita. Dalam hidup ni perlunya ada yang berani bersuara, perlunya ada yang meluruskan perkara yang dah bengkok, terutamanya bila agama diperlekeh. Sebagaimana kata-kata Buya Hamka, jika kamu diam saat agamamu dihina, gantikan sahaja bajumu dengan kain kafan. Ayat ini menunjukkan yang kita tidak lagi berguna jikalau kita tidak membela agama. Jadi sama-samalah kita ambil peringatan. Semoga Allah memberikan redha kepada kita dunia dan akhirat. Jadi cukup sekedar itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الآن السؤال الذي لا بد أن يتطرحه كل منا ولا بد أن نعلم الجواب عنه. طيب هذا العذاب أو هذا النعيم للروح والجسد
أم للروح فقط؟ الجواب عن ذلك جمهور العلماء على أن النعيم لكل من الجسد والروح، وأن العذاب لكل من الجسد والروح. عجيب.